of bill of quantity, dia start dengan taking off, abstracting and writing a bill of quantity. And sebelum ni pun kita dah tengok the process and in general. Okay, so preparation of bill of quantity. And so you need first of all you need to list down all the work related to your project. And kalau dalam you all punya assignment tu, kan, dia hanya minta a structural element. Okay, so you need to list down all the works related to the structural element lah, kan? And then refer to standard method of measurement yang you prefer, kan? Ataupun untuk projek yang sebenar, you may refer to standard method of measurement yang di-prefer oleh you punya client lah, kan, oleh you punya client. And normally untuk projek bangunan selalunya kita akan refer to SMM. Untuk projek-projek infra kita akan refer to CESMM. Okay, so untuk you punya projek structural tu, and maybe you boleh pakai boleh refer lah kepada SMM ataupun CESMM, and mana-mana pun boleh. Okay, so you need to list down all the works related to the structural work tu lah. Okay, so what to refer? And you need to refer the unit of measurement, and you need to refer the how to produce the description of work. Okay, so and then after that barulah you buat taking off quantity mengikut unit of measurement yang ditetapkan. Okay, based on the suggested unit of measurement, and then barulah you write bill of quantity. So this is the general step of preparing of BQ. Okay, so the taking off process tak perlu diulang lagi, you all tahu what is the taking off process. So this is pun kita dah tengok, buat taking off, dia start dengan pad footing. Okay, untuk kerja-kerja structural work dia start dengan pad footing. Okay, so abstracting. So abstract after you dah buat all the taking off and kerja-kerja all the works related to the project, so you need to do the abstracting. Abstracting is transferring the description quantity from the dimension sheet to the abstract sheet, and collecting together item which can be billed under one item. This is reflect kalau projek tu memang projek yang besar lah, kan? So all the works yang boleh di-bill under one item, then you boleh bill under one item. Okay. Okay, this is the example of PQ, example of BQ. Okay, so description. Okay, description dia kata kat sini writing a bill of quantity. Each item should be described in detail enough to enable anyone reading the bill of quantity is able to locate the works and is able to locate the item in the works. Okay, contohnya and then the order and must be ikut dia punya logical sequence. First dia buat excavation, and then reinforcement bar, and then mass concrete, and then brickwork and steel work. Okay. And then sometimes they use the abbreviation, and brickwork, CI, cast iron, MS for mud steel dan sebagainya. Okay. And then sometimes the unit of measurement dia menggunakan CU, and kalau tak perlu you just pakai meter cube, square meter, M kuasa 2, meter kuasa 2, and linear dalam meter run. Okay, mm, meter, kilometer, kg dan sebagainya. Okay, so a complete set of BQ, and this is the complete set of BQ. And kalau dalam you punya project tu, you kena ada this 5 item. Kalau you refer balik dalam instruction tu, you need to have this 5 items: section A, section B, section C, section D dan section E. And then you punya appendix, you letakkan you punya appendix. Okay, appendix you letakkan you punya taking off. You letakkan taking off yang you buat tu dengan dengan you punya drawing, and dengan you punya drawing. So this is you punya bill of quantity. Yeah. Okay, so section A is list of principal quantities, section B is preambles, section C is day work schedule, section D ni lah yang betul-betul yang you write a set of BQ yang item, contohnya item
reinforcement bar, item concreting dan sebagainya. Okay, and then barulah you buat grand summary. Okay. Okay, contohnya dalam section A, section A, list of the principal quantities. And list of the principal quantities, maybe you all punya project ni, maybe ada part 1 dengan part 2 saja. And part 2 you mungkin you letaklah 2-story building. Okay, 2-story building. Okay, list of the principal quantity ni dia kena letakkan what are the amount for provisional sums punya works, and what are the amount for prime cost item punya works. And this is related dengan projek-projek yang besar lah. And kalau you all punya 2-story building tu, maybe you boleh letakkan provisional sum is you punya kerja-kerja tanah, and kerja-kerja tanah yang buat preparation, site preparation and so on. Okay, you letakkan under provisional sum. Untuk prime cost item, sebelum ni saya dah mention what is prime cost item, the cost utama, ataupun dalam bahasa Melayu dia bagi cost utama untuk selalunya digunakan untuk projek-projek yang besar. Kalau projek building ni, lift and escalator diletakkan under prime cost item. Dan kalau dalam you punya projek, maybe you just letak lah nak pasang CCTV ke, nak pasang electric door ke, electric gate ke, so you just assume dalam you punya projek tersebut. Tapi kalau in the real project, dia adalah specific for provisional sum untuk kerja-kerja infrastructure dan kerja-kerja earthwork. Untuk prime cost item, kerja-kerja utama yang lain. Untuk you punya project, you boleh assume lah. Sebab dalam you punya project hanya melibatkan structural work 2-story building. Sepatutnya ada part 1 dengan part 2 saja. Which is yang, okay, part 2 ni ialah the item yang boleh diklasifikasikan sebagai part 2. Contohnya you punya RC work tu lah, which is structural element of 2-story building. Contohnya kerja-kerja excavation of pad footing. Okay, berapa dia punya total of excavation? You nyatakan dalam unit kat sini. Concrete works berapa meter cube, formwork berapa meter square, steel reinforcement bar berapa tan. So bila siapnya BQ ni, bila kontraktor dah beli tender dokumen ni, bila dia tengok part section A ni, list of the principal quantity ni, dia dah tahu dah berapa anggaran kos yang diperlukan untuk projek ni. Contohnya steel reinforcement bar berapa? 150 tan. Maksudnya 150,000 kg. So maksudnya dekat sini pun dia dah boleh order, dia boleh anggarkan dia punya size of the project, and dia boleh anggarkan size of the project. Okay, preambles. Okay, preambles sebelum ni saya dah bagi example, is an introductory clauses inserted at the commencement of bill of quantity. Any necessary instruction, reference and obligation to be imposed on the contractor. So you need to put maybe 1 ataupun 2 page sahaja dalam setiap BQ tu. So dia kena mention lah the description of the parties in the contract, description of the competence of the party in the contract, the background of the document, the summary of the negotiation, the tendering procedures, the objective of the project, and then others related document. So maybe 1 or 2 pages sahaja yang menunjukkan introductory clauses. Okay, daywork schedule ataupun daywork rate ni, dia dalam 1 ataupun 2 page juga, 1 to 2 pages juga, bergantung kepada jenis projek lah. Bergantung, kalau projek yang besar tu maybe dia berpage-page, maybe 3 ataupun 4 page. Kalau projek you ni maybe 1 page pun dah cukup. Okay, you need to list the labor, the class of labor, the class of material, the class of plan yang nak digunakan di dalam projek you. And kalau projek you melibatkan projek bangunan yang biasa, and maybe you pakai carpenter. Dia dalam bentuk ni, dalam bentuk table macam ni. Dalam bentuk table macam ni. Okay, this is labor, this is rate. Rate mesti per day, RM per day.
carpenter, maybe kita bayar dia RM100 per RM, RM100 per day. Okay. Apa lagi yang works related, maksudnya labor yang mungkin diperlukan di dalam projek tu, general workers, general workers RM80 per day. Okay. Okay. So you need to list down all the labor and then plan, katakan plan yang you nak pakai, yang possible plan nak pakai, katakan crane 10 tan, 10 tan crane, and sewa dia RM200 per day, dan apa lagi, plan apa yang you nak gunakan lagi, kan. Maksudnya this day work schedule ni nanti akan digunakan semasa nak buat proses pembayaran kepada kontraktor apabila kerja-kerja emergency perlu dilakukan, kan. Kerja-kerja under provision means kerja-kerja yang unexpected lah, kan. Tiba-tiba nak kena buat diversion road ataupun tiba-tiba nak kena tambah another structure, ataupun nak kena buat another temporary structure, maybe kita pakai carpenter dengan general worker, so kita akan bayar dia based on per day, and maksudnya kita akan gunakan day work schedule ni semasa kerja-kerja kecemasan under provision for payment at rate and price and percentage variation contained in the current Federation of Schedule of Rate. So that's why nak kena sediakan juga the schedule of rate, and which is in the section C. Okay, and then prime cost item, kan, prime cost item tu lah, kan, kerja-kerja utama. Macam kerja dalam satu projek bangunan, selalunya kerja-kerja utama dia mesti lift dan escalator, dan juga kerja-kerja M&E works, and is under prime cost item. Okay, the works or material to be done by a specialist contractor, kan. Okay, and then provisional sum, kan. Provisional sum is the allowance or ataupun dia panggil the works to cover contingency, and the works to cover contingency ataupun item-item yang cannot determine dia punya quantity during the process of taking off tersebut, kan. Selalunya kita akan nyatakan dia dalam dalam cost lah, dalam cost yang diperuntukkan untuk kerja-kerja provision ni. Okay, so this is the example lah, and this is the example of kerja-kerja provision ni, and dia letakkan terus dalam unit amount, dalam cost, and sometimes dia tak letakkan dalam unit amount, dia letakkan dalam quantity and approximate quantity. Okay, this is the general cost and general summary of the cost. Maksudnya kalau dalam projek you tu banyak, so maybe ada part 1, part 2, part 3, part 4. So you kena masukkan cost-cost tersebut dan you grand summary kan dia, dapatlah cost of the total project. Okay? Ada apa-apa soalan berkaitan dengan a set of BQ ni? Okay? So dalam you punya assignment tu, kan, maybe item-item yang lain ni tak perlulah, kan. You hanya buat kerja structural element of 2-story building. Maybe ada part 1 dan part 2 saja, kan, yang melibatkan kerja-kerja excavation, concrete, formwork, steel reinforcement, kan. Okay, tak ada soalan? Okay, kalau tak ada soalan, kita pergi ke next topic on earthwork. Okay, so for earthwork, so you need to be able to do the taking off lah. Taking off ni maksudnya nak menentukan kuantiti kerja-kerja civil works and earthwork, termasuk road work, kan. Okay, so introduction for earthwork. Okay, the external work consists of roadwork, drainage, water supply,
sewerage, retaining wall and so on. Maksudnya kerja-kerja ni, contohnya kerja-kerja bridge ni mesti melibatkan kerja earthwork. Nak buat retaining wall mesti ada kerja-kerja earthwork. Nak buat sewerage system mesti nak kena ada kerja-kerja earthwork. Nak buat drainage ataupun road work mesti nak kena ada kerja-kerja earthwork. Kerja earthwork tu selalunya dikategorikan sebagai under provisional. And under provisional ataupun is subjected to remeasurement. Okay. So earthwork is the process that involve excavating, kan? Maksudnya benda yang kita excavate tu sama ada hard material, soft material ataupun rock. Kan? Jenis benda yang kita buat excavation. Kan? And then termasuk cost, excavation, transport, unloading and compaction. Kan? Termasuk juga kerja site clearance, cutting, excavation, filling, compaction and turfing. Kan? Semua ni termasuk dalam kerja-kerja earthwork. Kan? Site clearance, dia nak buat site clearing. Kan? Cutting, dia nak buat proses cutting, nak membentuk slope, katakan nak membentuk slope 1 to 2. Maksudnya dia punya gradient dia 1 to 2. Okay. Excavation, nak buat pengorekan tanah sebelum nak tanam pipe. Selalunya kerja-kerja sewerage. You tak nampak apa nama sewerage pipe dekat atas jalan. Dia semua dekat bawah jalan lah. You tak nampak pun orang tanam sewerage pipe dekat bawah tanah. Okay, filling. Selepas you buat pengorekan tu, lepas you tanam pipe tu, you nak fill balik lah. And then after that you buat compaction. Especially kerja-kerja jalan. Kena buat compaction. Okay. So this is planning for earthwork construction, review the contract documents, study the plan the work, perform the quantity take-off and determine the cost. Okay. So untuk site clearance, and excavation works, they need to have the site preparation, excavation, filling and removal of excavated material. Contohnya, remove and clear away all temporary building, temporary works and temporary installation upon completion as directed by SO. This is under the scope of site clearance works and as directed by SO. And SO is selalunya pihak klien lah, pihak klien ataupun di lead oleh seorang jurutera resident, resident engineer RE. Okay, so dia adalah dia punya team yang nak pergi check dia punya kerja-kerja dekat tapak. Okay, gathered up and clear away rubbish as accumulated during the progress and tidy and leave the site clean and tidy upon completion. Selalu you nampak kerja nak buat satu projek, dia mesti buat site clearance dulu. And then barulah dia letakkan tanah merah lah selalunya. And then dia buat platform level. Dia akan buat filling and cutting at the platform level. Selalunya dia measure dalam meter square. Okay, this is example of bill of quantity for site clearance works. So excavation, for first item kerja-kerja excavation, measure dalam meter cube, measure the net size of the excavated void. Maksudnya kalau kita nak tanam pipe 300 by 300, maksudnya 300 diameter, so you nak kena buat pengorekan dia punya kelebaran dia maybe 300, ngam-ngam 300, with no allowance for working space. Okay, excavation item is one item. Okay, excavation is not include filling and compaction, and excavation is one item, filling and compaction is another one item yang lain. Okay, excavated material can be stated into two, for reusable or disposal. Maksudnya material yang you excavate tu boleh digunakan balik ataupun tidak boleh digunakan balik, you kena state sama ada for reuse or disposable. And then location of the disposal must be stated. So this is dia punya dalam description of work tu, and you kena mention
and where is location to be disposed. Kan? Excavate material can be divided into suitable material and unsuitable material, kan? Mengikut soil strata, kan? Mengikut soil strata tapak tersebut. Okey, selalunya dekat dalam bila you ambil lab untuk tanah nanti, dan bila you buat coring test, dan coring test ni you ambil satu coring dan you ambil sampel tanah, and then you buka coring tu, you dapatlah ni tanah ni topsoil, this is level, katakan level kosong, level ground level to 150 mm is topsoil, tanah kali hitam tu, and then suitable material, and then baru jumpa tanah merah, and then last kali up to 5 meter and below baru ada rock. So this is what we call a soil strata, and soil strata. So cara nak buat BQ untuk jenis-jenis tanah ni juga berbeza, kan? Maksudnya bila you nak letakkan excavate topsoil to the depth of 150 and dispose off to the designated area. So you kena mention where is your designated area, kan? So 150 apa semua ni you kena buat test site investigation. Maksudnya you nak kena buat coring test and then tengok kedudukan tanah you dekat mana. So different material, different dia punya quantity, kan? Different dia punya quantity dan different juga in term of dia punya rate. Of course lah, kan? Untuk rock ni, kan, kawasan yang keras, of course dia punya rate dia berbeza dengan kawasan yang lembut, kan? Kalau kita nak buat excavation. Okay. So that is for excavation works, kan? So you kena tengok dia punya syarat-syarat dia tadi, and excavation volume dia dalam meter cube, kan? And then measured size in net size saja, dia tak termasuk the allowance for working space, kan? So must be stated, location to be disposed must be stated, kan? And then dia punya thickness must be stated also, kan? Okay. Untuk filling and compaction, kan, measured by meter cube if thickness is not specified, kan? Dia measured by meter cube. If thickness is specified, katakan every 250 mm dia akan buat compaction, kan? So kita akan letak dia under meter square. Okay. Selalunya untuk filling ni, kan, selalunya kita akan buat filling for suitable material lah, kan? Macam mana nak buat penentuan suitable material ni, kan? Sebab tu nak bila you belajar soil mechanics, ada jenis-jenis tanah yang berbeza, kan? Jenis-jenis tanah yang berbeza tu bergantung kepada dia punya grain size, kan? Grain size, and grain size ni nak buat testing dia pakai untuk tanah, tanah yang halus you pakai hydrometer test, kan? You letak dekat dalam air, and then you plot the graph, kan? Macam you buat sieve analysis untuk jenis batu, size batu, and size batu, sieve analysis. And then macam mana you nak menentukan compaction tu dah sampai 100% ke tak, maksudnya compact tu padat ke tak, you kena buat test, dia panggil Proctor test. And Proctor test pun nak tentukan jenis tanah yang sesuai ke tak, kan? Proctor test ni dia selalunya dia punya result dia ada optimum moisture content, kandungan lembupan udara dia, kandungan lembapan tanah boleh mencapai dia punya density of the soil. Katakan density of the soil dia 2300 kg per meter cube, kan? So kandungan tanah ni digunakan sebagai basis untuk kita nak gunakan tanah tu. Maksudnya tanah tu digunakan untuk proses filling dan buat compaction, kan? Okay. So nak kena mention ni, and each layer to be compacted by vibrator compactor to be achieve more than 90% ni. 90% ni nak kena buat test lah, kan? Pergi ambil test dekat site, buat test banyak dekat site. Contohnya kita buat sand replacement method, and and then you dapat menentukan compaction dia sama ada lebih daripada 90% ke tak. Okay, so benda-benda ni nanti you all akan belajar dekat lab. Ingat,
saya cakap ni. Kan? Nanti you all akan jumpa dekat lab benda ni. Kan? Lecturer you mungkin tak terangkan what is the purpose of Proctor test ni, what is the purpose of grain size nak buat hydrometer test ni. Kan? Tapi you all akan jumpa bila you all nak buat orang kata as contractor, you nak buat compaction, macam mana nak menentukan compaction tu mencapai tahap 90%. Dia adalah test-test dia yang telah di spell out dekat dalam specification. Sama ada you nak buat CBR test dan you nak buat sand replacement method. Dia adalah dia punya syarat-syarat dia. Tapi benda ni you all kena belajar, you all kena grab semasa you all ambil degree. So dekat bila you keluar esok ni tak ada siapa nak ajar you, kan? Dia assume you dah faham benda ni, kan? You tak ada nak pergi call lecturer tanya balik. Benda ni you all nak kena grab semasa you all belajar, kan? Okay? Tapi tak masuklah dalam subjek kita ni, kan? You all kena belajar masa you ambil subjek soil mechanics dengan soil earthwork punya test. Okay? Approve earthwork as field obtained from contractor own source. This is the decision item untuk kerja tanah ni. Okay. And then transport, deposit, spread, level, compact and consolidate in the layer not exceeding 250. Maksudnya setiap layer tu nak kena compact dia setiap 250 mm. Setiap 250 mm. Kan? Kalau you tak tengok kontraktor you buat kerja, kadang-kadang 1 meter baru dia compact. 1 meter baru dia compact. So nanti ada masalah, kan? Jalan tu turun, especially jalan, kan? So spek-spek yang macam ni lah sebagai jurutera nak kena tengok, kan? Sebagai jurutera, kan? You all bukan ambil subjek QS, maksudnya you ambil EC 220, so you kena tahu spek, you kena tahu engineering spek, kan? Okay. Okay, untuk penentuan size, untuk penentuan quantity of the soil, sama ada excavation, ataupun fill, selalunya kita excavate ni kita panggil cut lah, ataupun fill, kita akan ambil the information from longitudinal section ataupun from the cross section of the road. Dalam design, maksudnya dalam design tu you kena look for this information, long section and cross section. Okay. So tadi saya dah mention kerja-kerja apa yang berkaitan dengan kerja-kerja earthwork ni. Contohnya kerja road work. Kerja road work pun mesti melibatkan kerja-kerja cut and fill. Mesti melibatkan kerja tanah. Okay. So road consists of sub-base level, sub-grade level, crusher run and premix. Okay, this is the cross section of the road. Dia maksudnya this is struktur jalan, this is struktur jalan, okay. Dia bermula dengan subgrade level. Subgrade level ni maksudnya you kena form the formation level tu dulu, form the formation level, and then barulah barulah ke subgrade, subgrade level, barulah ke sorry ni salah ni, dia start dengan subgrade barulah pergi base level. Base level dia pakai apa nama, selalunya pasir lah, dia pakai pasir, barulah dia pakai crusher run, crusher run, batu-batu yang kecil tu, and then barulah masuk ACB and then ACW. This is tayar kereta ataupun tayar motor you. Okay, so dua lapisan yang atas ni lah yang selalu yang rosak, tapi selalu yang rosak you tak nampak yang dalam ni. Yang dalam pun kalau rosak dia akan menyebabkan yang atas ni juga rosak. Okay. Kalau rosak yang atas, kat bawah pun dia boleh rosak juga disebabkan oleh air boleh penetrate masuk dekat dalam ni. So dekat dalam ni dia jadi rosak. So the whole section tu nak kena replace. Tu subjek road lah pula, subjek road and highway lah pula. Okay. Measured by meter square if thickness is specified. Okay, if thickness is not specified, measured in meter cube. Syarat-syarat ni nak kena ada.
Okay, filling, spreading, leveling and compacting is part of the earthwork. So every layer, maksudnya cara sequence of work untuk kerja-kerja road ni ialah first dia sediakan subgrade level tu kan, dia buat formation level and then barulah proses of masuk layer by layer lah kan, dia masuk layer by layer mengikut ketebalan kan, mengikut ketebalan jalan yang telah didesain kan, yang telah didesain oleh jurutera jalan kan. So selalunya jurutera jalan ni dekat Malaysia selalunya dia pakai kod ATJ kan, arahan teknik jalan kan, arahan teknik jalan untuk jalan JTR kan, arahan teknik jalan kan. Okay, so you plot the graph, selalunya ada dia punya, dia panggil dapatkan dia punya layer, setiap level ni, setiap layer ni you kena dapatkan dia punya thickness kan, thickness bergantung kepada dia punya design, bergantung dengan dia punya design jalan tersebut. Okay, so this is the example lah kan, 50 mm thickness of subgrade, di subbase lah, subbase 50 mm thickness of subbase spread, level and compacted with 8 ton roller and unit dia dalam meter square sebab thickness telah di-specify, and 200 mm of crusher and spread, level and compacted, and then provide and lay 337.5 thickness of premix. Premix tadi tu ACB, binder cost and wearing cost ACW. Okay, yang ni yang layer yang paling atas, layer jalan tar tu kan, jalan tar. Jalan tar, kalau you panggil jalan tar tu maksudnya you bukan jurutera lah kan. Kalau you panggil wearing cost, you jurutera lah kan. Maksudnya you belajar EC220. EC220. You tahu ACB is a binder cost, ACW is a wearing cost kan. Maksudnya bila you dah grad esok ni, you kena tahulah benda ni. Dua basic benda ni, ACB dan ACW. Okay. Okay, untuk penentuan quantity of the earthwork ni kan, kerja-kerja earthwork yang melibatkan kerja earthwork termasuk cut and fill, termasuk filling, so you need to know how to read the drawing lah kan. The drawing dalam bentuk macam ni, kadang-kadang dia panggil a plan view, a long section, and plan view of a longitudinal section. Okay, and then this is the elevation. Dia bagi tahu kalau you tengok dekat sini kan, you dah dapat tahu this is the fill area, this is cut area. You tengok je drawing ni, you dah tahu dah where is the cut, where is the fill area. So how to determine the fill and cut area ni? How to determine the volume of cut, volume of fill area ni, dengan data-data yang telah disediakan dalam drawing lah, telah disediakan dalam drawing. Okay. Okay, selalunya this is the cross section. Yang ni ialah long section, yang ni cross section. Long section maksudnya dia tengok daripada pandangan long. Maksudnya the whole stretch, katakan nak buat jalan 1 kilometer from channel kosong sampai channel 1000. Okay, this is the long section punya view. Okay, and then cross section maksudnya cross section dekat jalan tersebut. Cross section dekat jalan tersebut. Okay, cross section dekat jalan tersebut maksudnya berapa dia punya kelebaran jalan. So kita boleh tahu dia punya kelebaran jalan dan juga thickness of every layer. Thickness of every layer. So nanti kita akan tengok satu contoh how to determine the quantity of the road and each of the element of the road. Okay, so the formula yang selalu kita gunakan kan. First formula kita pakai cross section method, sama ada you pakai common formula, Simpson rule and Priest model
formula kan. Okay, kita tengok yang common formula dulu kan, common formula untuk root lah kan. So untuk root ni kan, selalunya dia bagi dalam bentuk ni lah kan. Kita punya jalan kan, selalunya dalam bentuk trapezoidal ni kan. This is dia panggil trapezoidal punya shape kan. Untuk jalan ataupun canal selalunya dia terbalik dengan road. Canal ataupun channel lah, channel apa nama, irrigation channel dia panggil terusan kan, ataupun longkang yang besar kan. Okey, so dia dapatkan dia punya formula untuk area, formula of volume dengan menggunakan this formula. This formula is basic formula untuk mendapatkan area of trapezoidal ni and how to determine the surface area. And first you nak dapat surface area ni, macam mana you nak determine kan. Okay, so kita tahu kelebaran jalan selalunya dia akan bagi information of kelebaran jalan B. Okay, thickness of the jalan tersebut and thickness, and then side slope dia berapa, and side slope dia selalunya berlandaskan satu. Okay, so automatically dekat sini dia jadi S multiply by D kan. S multiply by D maksudnya S ni ialah slope. Kalau slope dia 2 in 1 maksudnya 2D lah kat sini kan. Okay, how to determine the area of this trapezoidal kan. First B multiply by D, betul? B multiply by D you dapat this area, betul? Kan? Plus this area, betul? 1/2 darab dengan SD darab dengan D, betul? This area plus this area multiply by 2, betul? Cancel out and then dia jadi this formula kan, BD plus SD square. Okay, and then to determine the volume, macam mana nak determine the volume? Apabila you dapat area ni, area dekat sini, you tahu long section dia, katakan 1 km of the road kan. So bila you dapat area ni, you multiply by 1000 meter kan, dah 1 km kan. So bila you determine the area dekat sini, multiply by 1000 kan. Kalau ada interval dia tak sama, maksudnya dia punya D dia tak sama dekat sini, so you buatlah A average. So that's why dia kata dekat sini average area multiply by distance. Maksudnya A1 plus A2 divide by 2 multiply by distance kan. And then apa lagi item yang untuk kerja-kerja road and canal ni kan. Selalunya kita kena tentukan dia punya side slope. Why we need to determine dia punya side slope? Sebab selalunya dekat kiri kanan ni selalunya ada turfing kan, kiri kanan ni ada turfing kan. So how to determine side slope kan? Side slope kat sini kan. This is S, D, this is D. How to determine this? Pakai, kita dah tahu sini D, kita tahu sini SD. Ni unsur kuasa D square plus SD square. Betul? So itu yang dia datang this formula kan. So D S square plus 1 kuasa 1/2 kan. Dapat side slope ni kan, multiply by length. So dapatlah area of turfing kan. Area to be turf ni ialah bila you dapat side slope ni multiply by length. So you dapat the quantity of the area, quantity of the volume dengan menggunakan basic formula kan, untuk kerja road dan juga kerja canal. Canal selalunya terbalik dengan dia punya trapezium dia terbalik, hanya terbalik saja. But the basic is the same. Okay.
So kita tengok satu example yang paling mudah kan, yang paling mudah kan. Ni level adik-adik lah kan. This is grid method. Wait. 2.1 3.1. Mana pula ni? Ni. Okay. Okay, dengan menggunakan basic formula tadi kan. So you dapatkan dia punya area dulu. Betul? You dapatkan dia punya area untuk item dekat sini. Tapi dia punya D dia berbeza. So you kena dapatkan average area dulu kan. You dapatkan dia punya average area. So average area dia A pada channel kosong ni kan, BD plus SD square. So you just masukkan dia punya B dia berapa? B dia ialah 10 kan. D yang first ialah 0.8 kan, plus S dia berapa? S dia 3 kan, S dia 3 kan. Formation width 10 ialah B lah kan. Okay, D ialah 0.8 yang the first one. So dapat 9.92. So that is A kosong. A 10 maksudnya pada jarak 10 ni, and this is the cross section lah kan. Dia punya panjang dia ialah berapa? 120 meter kan. To be turf at 120 meter kan. Okay, panjang dia 120. So sekarang ni you nak kira dia punya average area. So A1 plus A2 divide by 2 darab dengan 120 kan. Is the basic mathematics lah. So you dapat benda ni kan. Okay, and then dia suruh kira pula the area to be turf. Area yang to be turf ialah sebelah kiri dan sebelah kanan ni. Sebelah kanan ni pun nak kena turf juga kan. Selalunya untuk jalan ni, kiri kanan you nampak rumput kan, rumput yang telah dibuat slope kan. So that is the area to be turf lah kan. So how to determine the area to be turf? First you kena cari dia punya length ni dulu. Betul? Length ni dulu kan. Okay, so disebabkan oleh dia punya height dia tak sama, so you cari dulu D average kan. D average you dapat 1.15. Bila dah dapat D average, and then barulah buat area to be turf dengan menggunakan formula D S square plus 1 punca kuasa kan. This is, you tahu kan macam mana nak terbitkan kan, ataupun SD square kan, SD square plus D square kan, punca kuasa kan. Darab dengan 2, jangan lupa, sebab ada dua side, sebelah sini dengan sebelah sini. So you dapat 872 dalam meter square kan. This is untuk kerja-kerja jalan lah, untuk kerja-kerja jalan. This is baru kerja-kerja level awal, maksudnya dia nak buat nak form the formation level untuk field. Maksudnya jalan ni dibuat nak kena form the formation level tu dulu, barulah dia letakkan layer sub base, sub grid dan sebagainya kan. Okay. Okay, so habis dekat example ni. Ada apa-apa soalan?